الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ahli majlisul ilmi yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pusingi yang kedua ataupun J yang kedua sebagai ganti daripada syekh kita yang percum Sabha Mahawidyalai pada hari ini, maka saya ganti kita semua dengan dua sejarah tokoh ulama yang dunia menghargai dan mewarisi ilmu daripadanya, iaitunya Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Ghazali. Cuba kita dengar, biasanya kita ngaji tafsir dalam pusingan yang kedua, tapi saya sengaja ambil sebagai sejarah ringkas yang dikatakan Imam Al-Bukhari. Selalunya kita mendengar hadis-hadis, bila dengar apa tu? Hadis rawahu Al-Bukhari ataupun akhrajahu Al-Bukhari. Siapakah Imam Al-Bukhari? Cuba kita dengar dengan secara ringkas masa yang diberikan kepada kita. Riwayat hidup Imam Al-Bukhari. Nama beliau yang sebenarnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Tu nama dia. Beliau dilahirkan pada hari Jumaat 13 bulan Syawal tahun 194 Hijrah, bersama dengan tahun 810 Masihi, di tepatnya Bukhara ataupun Al-Bukhara. Boleh diletak nama Al-Bukhari itu, ambil tempat lahir dia tu. Nah, Bukhara. Gelar Al-Bukhari adalah mengambil sempena tempat kelahiran dia. Jadi terkenal dengan Al-Bukhari. Email ke apa? Email Al-Bukhari. Orang-orang kita pun letak nama anak, nama Bukhari. Hak sebenarnya Bukhara duduk di Rusia pada masa learning tu. Itulah tempat yang dilahirkan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari terkena penyakit mata. Terkena penyakit mata dan menjadi buta sewaktu kecilnya. Waktu kecil-kecil. Berkat doa ibu bapaknya, akhirnya beliau dapat melihat. Mak pak dia doa sama minta usia penyakit anak dia. Alhamdulillah, Imam Al-Bukhari adalah seorang ulama yang terkenal dalam ilmu hadis. Boleh kata lagu tu lah belaka orang pakai iktiraf, terima belaka, katanya bila hadis yang diceritakan oleh Al-Bukhari tak ada kena syok, katanya sahih ke tak ni? Tak lah. Sebab nanti kita tengok peribadi dia masa dia menulis hadis, dia mengaji hadis macam mana. Beliau mula menghafal hadis ketika berusia, masanya umur dia 10 tahun, dan mengerjakan haji ketika umur dia 16 tahun. Masih budak-budak belaka lagi ni. Nah, beliau berasal dari keturunan orang alim. Bapaknya seorang alim, warak, soleh, dan penuh biasa mengaji menuntut ilmu dengan Imam Malik di Madinah dahulu. Ini berkat daripada pak yang ilmu banyak, maka Allah Ta'ala beri anak kepada bapak dia, iaitunya Muhammad bin Ismail saat ni. Imam Al-Bukhari meninggal dunia pada tahun 250 Hijrah. Dia lahir saat ni, lahir pada tahun 194. Dia mati pada 250 Hijrah, bersama dengan tahun 870. Umur dia lebih kurang lah. Kalau tengok di sini, nah, ketika berusia 62 tahun. Kalau kira bulan Qamariyah ni, bulan langit 62. Kalau kira dengan tahun matahari ya 60. Supaya dengan umur Nabi
Umur Nabi waktu dia mati meninggal dunia umur 63. Tu bila dengan bulan. Kalaulah bulan, kalau kira dengan matahari, tahun 12 bulan matahari ni, umur Nabi lebih kurang 60 lebih-lebih. Tu Nabi mati. Nah, supaya juga ingat Imam Bukhari hampir-hampir sama dengan umur Nabi. Imam Al-Bukhari, cuba kita tengok ada sifat peribadi dia. Imam Al-Bukhari berusaha dengan bersungguh-sungguh menimba ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Seolah kata hidup dia, umur dia ni habisnya kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang berfaedah kepada diri dia dan berfaedah kepada orang ramai. Beliau sangat teliti dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara. Warak dia tu siapa ke dia beringat nak kecek, nak buat, takut silap, takut salah. Beliau dianugerahkan daya ingatan yang kuat. Hak ni Allah Ta'ala beri kepada setengah-setengah orang, bukan semua. Maknanya ingatan yang sangat kuat. Dengar pak supaya takak selalu dah masuk dalam otak dia. Dan telah hafal Al-Quran sejak kecil dan dapat menulis sebuah kitab ketika berusia berumurnya 18 tahun. Mula dah. Bukan mula menulis dah, sudah pun tulis dah. Kitab masa umur dia 18 tahun. Beliau sangat menghormati ilmu yang dipelajarinya, terutamanya ilmu hadis. Cari ilmu, jalan berminggu-minggu, berbulan-bulan kadang-kadang nak cari hadis, tak berapa hadis. Sebab dia dengar katanya ada di sana tok guru, ada orang yang pandai hadis, dia pergi jumpa, hormat kepada guru yang dia nak terima hadis. Imam Al-Bukhari sangat berminat pada ilmu hadis sehingga sanggup bermusafir ke beberapa daerah untuk berjumpa dengan para ulama hadis dan mendapat ilmu tersebut daripada mereka. Maknanya ilmu waktu tu masih lagi tak ada dalam buku ilmu hadis. Hadis tidak ditulis lagi. Tapi Bukhari lah orang yang pergi jumpa dengan guru tu, kelik mari pak rumah dia, tulis. Ataupun dalam perjalanan dia tulis. Tak sewi terlupa. Ini usaha nak. Beliau sangat warak. Warak ni maknanya taat kepada suruh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Tu warak. Bukan arti warak jalan mengokong tak tengok orang. Tu bukan warak, tu moyok. Ya. Warak ni maknanya orang beringat, buat apa-apa beringat, nak kecek, nak buat. Semua larangan Allah, dia patah lari. Sebab itulah ilmu berkat masuk dalam tubuh dia dan tidak makan benda-benda yang syubhat. Allah ni kita kadang-kadang payah dah nak pergi beringat. Tak makan benda dia tak yakin kata halal haram, tak makan. Yakin katanya hak ni boleh makan, halal makan, barulah dia makan. Ini ulama pada zaman dahulu tak. Cuba kita tengok pendidikan dia pula. Imam Al-Bukhari mula mempelajari ilmu hadis ketika umur dia 11 tahun. Cik-cik lagi. Kalau budak pak kita kan, budak duk 4-5. Ni Imam Bukhari umur 11 tahun mula lalu dah. Ingat Quran dah, mula ngaji hadis. Ketika berusia 16 tahun, beliau mengunjungi kota Mekah dan kota Madinah dengan tujuan menuntut ilmu. Selama 6 tahun beliau mengikuti pengajian hadis daripada ulama-ulama di sana, duduk di Mekah dan duduk di Madinah. Sebab waktu tu sahabat-sahabat hak umur tua-tua ataupun tabi'in lah, orang hak dah jumpa dengan para sahabat masih lagi ada duduk di Mekah, duduk di Madinah. Imam Bukhari pergi jumpa, ngaji daripada mulut ke mulut. Tu ni orang panggil ilmu, supaya tok guru duk mengajar Quran kepada budak-budak daripada mulut ke mulut, walaupun Quran duk tengah. Tapi waktu tu tak ada hadis hak tertulis, tapi ingat daripada ulama tu sendiri
daripada para tabi'in, royak. Aku ambil daripada sahabat, nama ga tu sahabat ambil daripada Nabi, aku royak kepadamu. Setengah-setengah belum pada nak sapa ke Bukhari tu 7-8 orang, 7-8 orang. Imam Bukhari yang royak habis, aku ambil daripada orang ni sapa ke Nabi. Nabi katanya beramanah tinggi dalam dia tulis hadis. Dia ingat belaka tok guru dia royak, katanya dia ngaji daripada siapa hadis ni. Itulah yang dia katakan sanad hadis. Ilmu yang orang learning kena ngajinya bukan sahaja ngaji hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi royak macam mana tapi kalau lah nak beramanah tinggi kena royak juga hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari nombor berapa. Sebab belakang-belakang ni orang teliti, tak sewim ada penipuan dalam ilmu hadis. Sebab waktu Al-Bukhari masih hidup, orang mula buat hadis pelam berpuluh-puluh ribu hadis. Orang buat hadis pelam, hadis palsu. Inilah yang Allah Ta'ala takdir seorang ulama boleh hidup di waktu tu, hipung kata-kata Nabi duduk dalam dada dia. Lepas tu dia mari tulis so yang dikatakan Sahih Al-Bukhari. Gitulah. Semasa di sana, maknanya duduk di Mekah dan Madinah, beliau menyusun kitab-kitab hadis susune Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' bin Al-Jarrah ketika beliau berusia 16 tahun. Budak benar lagi. Tapi pandar atau daripada hak tok guru dia ada ngajar, daripada mulut ke mulut dia mari tulis. 2 tahun kemudian beliau mula menyusun kitab apa ni? As-Sahabah, dia tulis sini dah. Qudaya dia tulis sini. Tapi biasanya baca Qudaya As-Sahabah, wallahu alam dah, wa tabi'in. Dan kitab At-Tarikh yang ditulis ni di Mekah, di Madinah. Dia mula menulis kitab sejarah, kitab hadis, hipune gapo-gapo dia mengaji, dia bubuh dalam kitab dia belakang. Cuba kita tergambar, katanya kitab waktu tu siapa tulis maka sutih tu yang ada. Tak ada kata pim, masuk rong pim, boleh orang mengaji ramai, orang milik ramai. Galiknya kitab yang ulama tulis ada sutih tu. Kalau hilang pun hilang, kalau ada pun insya-Allah sampakah hari ni. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi duk jaga setengah-setengah kitab ulama sejak daripada beribu tahun, sampakah hari ni orang pun masih lagi boleh belajar. Beliau kemudiannya mengunjungi Basrah. Tu mulalah daripada umur dia di Bukhara, dia pergi di Mekah, pergi Madinah, pergi pula di Basrah, di Mesir, di Hijaz, di Kufah dan Baghdad. Banyak-banyak negeri yang dia pergi untuk mempelajari dan mengumpul hadis-hadis Nabi. Sebab orang yang ada pada waktu tu mula dah beralih daripada Madinah, daripada Mekah pergi duduk di rata-rata tempat, terutamanya di Iraq waktu tu. Sebab Imam Bukhari ni lahir waktu kemajuan adanya di antara Suria dengan Iraq, kerajaan Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Itulah dah kemajuan pada waktu tu. Berkat kesungguhannya, usaha gigih, maknanya usaha dengan sungguh, dan mempunyai daya ingatan yang kuat, Imam Al-Bukhari telah hafal segala hadis yang diperoleh daripada 1000 orang. Tok guru dia ngaji dengan orang ni 1000 orang ahli hadis mengikut satu riwayat. Beliau telah hafal 900,000 hadis berserta dengan sanad-sanadnya. Cuba kita tergambar, kalau Quran tu 9,000 ayat lebih-lebih ya. Apatah lagi hadis-hadis Nabi. Serta dengan ingat orang royak nama
Sore siapa kau Nabi? Baru hadis yang kedua pula, daripada orang tu siapa kau Nabi? Cuba tergambar katanya otak dia atur macam mana tu. Ni 100,000 hadis hak dia ingat di waktu tu serta dengan nama orang, nama. Sebab itulah orang royak katanya orang hafal Quran. Orang ingat Quran tu maknanya dalam otak dia kena atur. Dia kena atur. Oh, ayat ni bunyi lagu ni duduk dalam surah tu. Bunyi lagu ni duduk dalam surah tu. Kena gambar seolah-olah kata Quran duduk depan dia. Dia ngapa? Ni orang panggil aturnya otak waktu kita ngapa satu-satu perkara. Ni berhajat juga bukan arti rajin saja dak, tapi nak juga otak bijak. Bukan orang biasa dak Al-Bukhari ni yang Allah Taala beri kepada dia dak. Lagi dia ayat di sini katanya sumbangan, maknanya benar-benar hasil yang dia dapat tulis dalam kehidupan dia nak. Kitab Sahih Al-Bukhari adalah sumbangan Imam Al-Bukhari yang paling besar kepada umat Islam. Siapakah hari ni kita masih lagi duk baca, dan boleh dikatakan sesahih kitab lepas daripada Quran. Itulah yang ulama dunia sepakat katanya tak ada walaupun titik pun baris pun tak silap. Orang cek habis tapi takut ada lagi silap salah. Ulama pun royak katanya lepas pada Quran tak ada dah kitab yang paling sahih kecuali kitab Sahih Al-Bukhari. Tak situ wrong pada Quran. Tak. Antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari kepada hadis sahih termasuklah dia katakan ni cara dia menulis, iaitunya sanadnya mestilah bersambung terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ambil hadis yang pasal untuk guru dia mengajar tapi tak sapa di Nabi, tak sapa di sahabat, ataupun lakoh sahabat tabi'in pro lakoh ke Nabi selalu. Inilah nak ayat katanya cermat cara dia mengapa, cara mengajinya lagu tu. Dia royak kalau 7 orang 8 orang pun dia royak habis nama sore. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ni kita boleh dengar tak, iaitunya perkataan haddatsana ni maknanya misal mudah-mudah haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Ibrahim. Jalan tu maknanya Bukhari dia royak katanya orang yang cerita hadis ni kepada kami iaitunya mula-mula Abdurrahman ni masa dia mengajar hadis ni kepada aku, dia royak katanya dia ambil daripada Ibrahim ambil daripada Yusuf ambil daripada misalnya Abu Sa'id ambil daripada siapa? Daripada ikutlah kita nak buh nama siapa-siapa. Suknya iaitunya sahabat ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak kita dak baca dak dengar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hak tu ambil orang panggil tak sedek royak nama banyak. Ambil sahabat Nabi lalu, lepas tu baca hadis rawahul Bukhari. Untuk nak perekah. Tapi hak asal dia tu kena kita tengok dalam kitab Sahih Bukhari, siapa hadis so. Nama setiap orang tu ada sejarah dia. Sebab tu Imam Bukhari dia tak ambil daripada guru yang tak warak, ingat tak kuat, dia tak ambil. Kalau yang ngaji pun ngaji dia tak bubuh dalam kitab dia. Orang kecil belah berdiri tak boleh. Orang kecek pelawak, kecek bohong tak boleh. Orang tak warak dalam amal ibadat tak boleh. Ni nak yang katanya ya buat syarat dia tu ketat sungguh. Bukan hanya ambil daripada nama orang tu siapa kan Nabi saja dak, tapi peribadi orang seseorang supaya kita dak ngaji saat ni kepribadian seorang muslim tu penting benar dalam cara hidup dia. Kalau lah orang tahu katanya dia ni biasa buat dosa besar ni, maknanya ilmu hak dia ngajar, dia ngaji jatuh lalu dah. Sebab dia biasa buat dosa besar.
kecuali dia taubat, dia serik habis dah. Hak tu wallahu alam lah belakang hari macam mana. Tapi warak orang seseorang tu menunjukkan peribadi dia, macam mana ilmu dia boleh dipercayai ataupun tidak. Yang ayat lagi di sini katanya periwayatnya mestilah seorang Islam yang benar. Orang yang nak riwayat hadis saat ni Islam yang benar, kuat ingatan, sempurna pemikiran dan i'tiqad. I'tiqad di waktu tu Allah boleh katakan supaya gedong i'tiqad yang ada di Baghdad dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah, dengan puak tu puak ni, banyak. Ahli sunnah mula orang letak nama di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di zaman Nabi ada mana siapa dah letak nama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebab lepas pada Nabi mati tak lama timur akidah pelik-pelik. Pegang lagu tu, pegang lagu ni. Ni jalan belakang ni tok guru bagi Imam Bukhari kena akidah tu, barulah dia ambil hadis daripada orang tu. Kitab Sahih Al-Bukhari mempunyai 7,275 hadis. 7275 mudah cek. Kalau orang tanya kita ada apa hadis dalam tu? 7572. Ada tak? Itu 7275. Ingat malam dah. 7275 yang telah ditapis daripada 900,000 hadis. Allahu Akbar. Dia tapis. Seolah katanya Imam Bukhari royak katanya, tak apa dah. Hadis aku tulis 7,275 hadis ni padah dah. Aku tapis daripada banyak-banyak ratus ribu, 900,000 hadis. Hadis-hadis tersebut disusun mengikut bab-bab fiqh. Sebab tu kalaulah kita tengok seseorang babnya mula lalu bab badul wahyi, mulanya wahyu. Lepas tu pergi ikut pasal ikut fiqh, semaya, puasa, zakat, haji. Dia pergi gitu. Kalau kita ngaji fiqh, mahir fiqh, kita tengok dalam hadis Bukhari pun lagu tu lah dia susun waliknya lagu tu, walaupun ada lagi bab-bab lain yang diseli di dalam tu. Nah, disusun mengikut bab-bab fiqh, iaitu ibadat, muamalah dan jinayah. Terdapat sebuah kitab lagi yang telah dihasilkan oleh Imam Al-Bukhari, iaitu Tarikh Al-Kabir. Nah, yang terdiri daripada hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dia tulis suku hak tu. Wallahu a'lam, saya pun tak biasa tengok agak kitab ni, tak biasa ngaji. Selain itu terdapat beberapa kitab hadis seperti Tarikh apa ni? As-Saghir, Tarikh Awsat, Tarikh Al-Kabir, dan banyak lagi digunakan oleh ulama-ulama hadis yang terkenal seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lepas pada Bukhari mati banyak ratus tahun, barulah Ibnu Hajar Al-Asqalani mari syarah hadis Al-Bukhari. Kalau muqaddimah Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar, ia rakyat katanya dia makan masa 19 tahun. Ambil hadis 7,000 hadis saat ni syarah so 19 tahun barulah sudah. Allah, lama dah. Dia katanya ilmu yang ulama zaman dahulu tulis adalah daripada ilmu yang dia belajar. Lepas tu duduklah dada dia belakang tulis jadi kitab. Orang belakang hari boleh baca, tapi duduk di kita sendirilah, baca kau tak baca. Tu orang-orang belajar, orang-orang ada ilmu patut benar. Lepas tu sokong selaginya we tahu bahasa Arab. Orang kalau lah ngaji Islam tapi tak tahu bahasa Arab, faham tapi tak sapa ke tunye dia hak sah. Walaupun faham, walaupun boleh ceramah so royak gani, tapi faham bahasa Arab dak. Inilah perlu kepada kita sokong anak-anak kita, cucu-cucu kita belajar bahasa Arab. Bukan arti paksa dia tak, tapi sokong dia.
supaya dia ngaji bahasa Arab, reti bahasa Arab, kaedah. Sebab nak pergi faham hadis, nak pergi faham Quran, kena ada ilmu alat. Nahwu, sharah, balaghah dan sebagainya. Banyak lagi ilmu-ilmu yang untuk menguatkan orang itu nak pergi faham Quran dan hadis. Habis di situ dah. Tu sejarah dengan secara rekah Imam Al-Bukhari. Gi sore pula iaitunya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, alhamdulillah kita pun selalu duk dengar juga. Imam Ghazali, siapa letak nama anak Ghazali. Nah, tu tulis kena kau tak kena, wallahu alam lah. Cuba kita tengok riwayat hidup Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah. Bersama dengan tahun 1058 Masihi di bandar Tus. Tawau-Sing. Tus. Nah, di Khurasan, Iran. Nah, itulah. Nama sebenarnya ialah Abu Hamad, ataupun satu riwayat lain lagi saya dah baca dah, Abu Hamid. Ha alif mim da, bacanya Hamid, tapi di sini ya katanya Abu Hamad. Tak apalah, Hamida boleh belaka dah. Nama dia Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Ada satu riwayat lain lagi 4 kali Muhammad bin Ahmad bin Al-Ghazali At-Tusi. Dia orang dulu ni dia nak ambil berkat dengan nama Nabi. Anak cucu cicit cocok Muhammad belaka. Adalah seramai-ramai anak dia kena nama seorang Muhammad. Dia pesan orang zaman dulu, kalau tak nama Muhammad pun adalah Ahmad. Kalau tak ada Ahmad, Mahmud. Dia nak jadi duk musing nama dia Hamida tu, Ahmad, Muhammad, Mahmud. Nah, Hamid. Dia dah belaka tu. Ambil daripada Hamida, maknanya terpuji. Beliau digelar Al-Ghazali. Ada alih ler, bukan Ghazali saja dah. Al-Ghazali bersempena dengan nama kampung tempat di kelahirannya, iaitunya Ghazalah. Tu Ghazalah. Ghazal dalam bahasa Arab ni maknanya rusa. Nah, selain itu beliau juga digelar Abu Hamad ataupun Abu Hamid kerana salah seorang anaknya bernama Hamad ataupun Hamid. Gitulah. Dan galiknya orang Arab ni dia panggil seolah kata beri satu kehormatan. Orang tu dia boleh anak sulung ataupun anak jatah hak mula-mula. Nama ke apa? Nama Yusuf, saya misal. Tu orang panggil kepada orang jatah tu Abu Yusuf. Abu Yusuf maknanya bukan nama dia, tapi Pak Yusuf. Anak dia nama Yusuf. Pak Yusuf. Gitu panggil. Satu kehormatan. Orang Melayu kita dia tak panggil Pak Yusuf weh. Dia tak panggil. Nah, dia panggil nama selalu dah. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Tapi Imam Bukhari saat ni tak ada royak dah, katanya keluarga kaya kau miskin. Tapi Imam Ghazali ni keluarga miskin. Bapaknya mempunyai cita-cita yang tinggi, iaitunya ingin melihat anaknya menjadi orang alim dan soleh. Pera molek anak dia. Doa sokmo cara molek, bela molek anak dia ni Ghazali ni. Nak jadi orang alim, orang ilmu banyak. Imam Al-Ghazali adalah salah seorang ulama. Ni mula lah besar lah. Seorang ulama ahli fikir dan ahli falsafah Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan ke arah perkembangan tamadun manusia. Bila dia besar, ilmu dia banyak, alhamdulillah boleh katakan ahli fikir, ahli tasawuf pakai duk dia. Banyak buah-buah dia tulis. Walaupun ulama belakang-belakang mari duk cek katanya
Ada juga kata-kata dia yang tidak ada asal, hadis-hadis yang dia dak sebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada juga hadis maudhu', hadis dhaif jiddan. Ada juga. Tapi nak ya katanya hasil daripada usaha dia tu, dia ngapa Quran, dia ngaji, dia menulis. Siapa kau radak dunia, orang dunia terima sebagai salah seorang tokoh yang ilmu banyak pada waktu tu, dan orang belakang-belakang ni masih lagi duduk cebok ilmu daripada kitab dia walaupun dia mati beratus-ratus tahun dah. Tak? Beliau pernah memegang jawatan sebagai ni dia tulis bahasa English dah, Naib Chancellor di Madrasah Nizamiyah. Naib Chancellor ni maknanya rong atikan badi. Tu. Rong atikan maknanya di waktu tu Mahawitialah Islam ada dah. Mahawitialah Islam hak tertua banyak dah timur. Sebab tu diberi jawatan kepada Imam Ghazali sebagai rong atikan. Tu gitulah. Nah, di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad pada waktu tu. Orang maju. Baghdad dinamakan Madinatus Salam, mengheng santik, aman damai Baghdad. Ilmu-ilmu timur banyak di waktu tu. Setengah-setengah khalifah beri pula gaji kepada ulama untuk apa? Untuk mengajar, untuk terjemuh kitab. Sokong seolah kata ulama tak ada kena cari makan sendiri dah. Ambil daripada hak KJL beri. Sebab tu ilmu banyak, timur banyak, ahli-ahli fikir boleh kata ke banyak menulis-menulis dalam ilmu yang ada pada mereka. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada hari Isnin 14 Jamadil Akhir tahun 505 Hijrah bersama dengan 1111. Mudah cek tahun Masihi 1111 Masihi, di kampung yang dia lahir juga, di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Masuk tajuk dia, iaitunya sifat peribadi. Peribadi macam mana Imam Ghazali ni? Nah, juruh macam mana dia? Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingatan yang kuat dan bijak, berhujah, sehingga digelar sebagai Hujjatul Islam. Pandai dia kecek. Dia atur apa-apa kena, dia kecek. Seolah kata bila dia kecek, orang lain payah nak pergi bahas. Payah nak pergi cari cut on. Kelemahan yang ada dalam percakapan dia, tulisan dia. Ini bijak tu hewi kepada dia tak? Beliau berjaya menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Bukan falsafah, akidah saja tak, tapi banyak yang ilmu yang dia miliki. Beliau juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir demi mencari ilmu pengetahuan. Ini kita dengar macam ni dah, tergambarlah katanya. Gitulah orang yang usaha nak cari ilmu, kadang-kadang kena tinggal keseronok ke kelazatan dalam kehidupan. Kadang-kadang kena tidur sikit, kena mengapa banyak, kena ingat banyak. Tu ilmu dia tak mari kalau dia pasal duduk dia tidur malah. Nak mari ke mana? Dia tak usaha. Ginilah bila kita belajar tengok sejarah-sejarah orang zaman dahulu tak, beliau terkenal sebagai ahli falsafah Islam. Ahli falsafah ni walaupun setengah-setengah orang tak seterima, tapi setengah orang dia terima benar. Falsafah ni maknanya orang yang guna akal fikiran yang tajam, siapa ke dia boleh berhujah dengan orang hak pasal akal tajam juga. Orang akal tajam, orang kafir, kadang-kadang kita buat hari Quran, buat hari hadis. Yang sepak main. Apa? Tapi bila dia dengar buah hak orang royak, orang cerdik, sama-sama cerdik juga. Seolah katanya pedai sama pedai, bedai sama bedai. Berak orang royak. Dia dah. Tak ambil. Kalaulah kita berhujah dengan ayat Quran,
Walaupun ayat Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya, tapi setengah-setengah orang kafir yang tak terima. Apa mung berdalil dengan ayat Quran, dalil dengan hadis? Allah fikiran mu nak ubah orang tu. Sebab tu berhajat juga kepada orang cerdik, orang otak bijak tajam untuk lawan. Lawan di sini bukan arti katanya lawan untuk nak cari buat seteru dak, tapi untuk berhujah demi untuk menegakkan agama dan kebenaran. Tu dalam masyarakat kita hari ni pun jalan juga, perlu juga kita cari orang-orang cerdik, orang-orang bijak. Nah, apatah lagi orang bijak tu dia ingat Quran, ingat hadis, warak cerdik. Dak tak diri dia belaka. Dengan pandai susung bahasa, dia mengajar mudah orang faham, orang terima. Ni kita perlu juga bina anak-anak kita, generasi-generasi yang lagi akan datang. Nampak kata hak mana, nampak jeli seorang, nampak cerdik budak ni, sokong. Hak dak bosanya nyanyi masa budak cerdik tapi tak ada modal nak mengaji. Orang tua tak sokong. Cerdik pun ada pada jiwa dia, dalam hidup dia cerdik ada. Tengok setengah-setengah orang dah, tua tak ada mengaji mana tapi cerdik, otak bijak. Oh, kalau dia boleh mengaji, boleh dipotong orang mudah-mudah boleh. Hak orang duk mengaji pernyatri, pasal heret dada. Heret juga dada. Pernyata cuk juga. Aku cuk orang lain ngaji 3 tahun, aku ngaji 10 tahun. Tak juga. Tak usaha. Ni perlu kepada kita bila kita tengok anak-anak orang Islam kita pakak sokong. Sebab apa? Nak tengok jaya dia dan khidmat dia kepada orang ramai di waktu depan. Bukan arti katanya tak apalah, ustaz tu ada lagi. Orang hidup ni kena mati. Satu hari sikit lagi kena mati belaka, walaupun mengajar sedak kitab banyak kena mati. Pasal apa nak pergi gati tempat dia? Inilah perlu kepada binonya orang-orang baru sebagai gati di tempat tu. Nah, habis itu beliau terkenal sebagai ahli falsafah Islam yang telah mengharumkan nama ulama Islam di Eropah, di Europe. Allah, gi timur sana dah. Gi timur ke Europe, orang putih pakak sanjungnya Imam Al-Ghazali. Tak? Melalui apa hasil karyanya yang bermutu tinggi. Orang putih ngaji kitab-kitab dia. Telah baca sosok kitab dia. Orang putih pula ngaji bahasa Arab. Ini perlu kepada orang tempat kita pun lagu itulah. Sejak kecil lagi beliau dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan beliau benci kepada sifat riak. Dia sebab dididik dengan bersih molek, jadi bawa besar apa dah. Tak say pasal buat apa-apa nak tunjuk-tunjuk kat orang. Sebab tu orang panggil bapak ilmu tasawuf, iaitu Imam Ghazali. Tasawuf ni kalaulah kita belajar dalam buku-buku yang ulama tulis, ambil daripada perkataan suf ni artinya bulu. So lagi maknanya suf, maknanya bersih. Sebab orang zaman dulu bahawa dia tak sih ke dunia dah, roliknya dia pakai yang ambil daripada kulit binatang, pakai pasal bulu-bulu, tak sih pakai ye pasal orang potong molek-molek, pakai jubah besar-besar, tak sih. Nak duk pasal riap ngai sama tak. Suf so lagi maknanya bersih hati, tak sih, tak terikat hati dengan dunia. Belalah orang nak kepada kekayaan, kita nak sekadar boleh makan, boleh minum, buat amal ibadat, hidup sempurna, alhamdulillah cukup. Tak ada nak tinggi lebih pada tu. Tu gitulah Imam Al-Ghazali dah. Riak ke apa ni? Megah, sombong, takabur dan sifat-sifat mazmumah yang lain-lain. Sifat-sifat otak molek. Sebab tu bila kita tengok kitab-kitab dia tulis, orang mari duk syarah pula. Cebok daripada kitab dia tulis puluh-puluh hadis, puluh-puluh kitab, sampai beratus kitab, orang mari duk syarah ataupun duk perekah. Nak pergi baca banyak tak ada. Belalah setengah-setengah orang ulama dak
jong habis masa perekah kitab dia. Setengah ulama ambil kitab dia pergi panjang pula. Kitab suti tu baik ada 5, 10, 20. Lagu tu duduk di ulama tu pula nak pergi syarah ataupun nak pergi perekah kitab-kitab ulama pada zaman dahulu. Beliau seorang yang kuat beribadat, warak, zuhud. Zuhud ni maknanya orang tak ada terikat dengan kemewahan dunia, tidak gemar kepada kemewahan. Tak sebenarnya mewah-mewah. Dia orang sebut nama-nama dia sikit, sanjau-sanjau sikit. Astagfirullah. Tak se. Kita setengah-setengah dah. Demo tak sebut nama kita. Tak kena ni majlis ni kena sebut nama kita. Tak. Kita ada cokoh ni tak sebut nama kita, sepongan kita tak ada. Ya orang zaman lah ni. Sungguh gak beradab dalam majlis tu kena sebutlah. Orang hak jadi penceramah penggapo kena tengok dulu siapa tertinggi sekali, lepas tu kau turun. Akhir sekali saudara-saudari yang dikasihi sekalian, ibu-ibu dan bapa-bapa, tu hak rendah sekali. Nah, kalau dewasa sia, พ่อค้าและแม่ค้า ท่านพี่น้องที่รักที่เคารพทุกท่านรวมถึงพ่อค้าแม่ค้า masuk habis. Tu hak rendah sekali. Gitulah cara-cara dia. Dalam satu-satu majlis kita kena ada adab-adab dia. Dan mencari sesuatu untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempunyai kotokoh dalam pelbagai bidang ilmu, terutamanya ilmu fiqh. Tapi kita seolah katanya tak terkena katanya Imam Ghazali alim fiqh. Galiknya orang tempat kita duk royak Imam Ghazali ni alim tasawuf. Tu hak sebenarnya fiqh. Boleh katakan kemah. Dia mazhab Syafi'i juga. Supaya Imam Nawawi tak mazhab Syafi'i juga. Kalau kejak lagi pergi ke atas, iaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni bukan dia tak pandai hadis. Banyak hadis-hadis yang dia tulis. Tapi terkenanya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i pasal fiqh. Syair dia tulis. Sampakah hari ni orang dia masih lagi duk guna buku kitab dia namanya Diwan Asy-Syafi'i. Tapi tak terkenal katanya Imam Syafi'i itu pandai ilmu tu. Ilmu akidah. Imam Syafi'i ada tulis. Tapi tak terkenal katanya akidah Imam Syafi'i. Sebab tu mari belakang-belakang siapa di tempat kita orang buat soalan. Akidah Imam Syafi'i itu pasal mana? Dia pandai ilmu fiqh kau gano. Apa akidah dia? Allah, waktu zaman tu alhamdulillah boleh katakan setiap orang mazhab hak terkena ataupun tidak terkena, semua akidah betul belaka. Cara mikir kena belaka. Kita kembali semula kepada Imam Ghazali saat ni. Terutamanya fiqh, usul fiqh dan apa ni? Siasah syar'iyah. Siasah syar'iyah ni jarang orang boleh. Ilmu ni ilmu khah. Dia panggil hodok mengaji, hodok menulis, dia kena ada witikan. Bahasa orang putih dia panggil metodologi. Metodologi inilah cara-cara witikan. Syariat agama ni bukan arti katanya royak bab semaya, bab puasa, bab apa, tapi ada cara dia. Atur berdalil macam tu so. Ni orang panggil ilmu-ilmu yang ada di dalam dada ulama pada waktu tu. Boleh siapa ke dia tulis, orang belakang-belakang kau cebok ambil lagu ni ilmu. Duduk di kita sendirilah, rajin tak rajin. Sebab umat tempat kita ni kita kena akak tarah sikit, iaitunya we rajin baca. Lepas tu we tahu banyak-banyak bahasa. Terutamanya orang-orang mengaji, orang ngaji perinja teri ni sepatutnya tahu 2-3 bahasa we ada dalam hidup dia. Bukan reti bahasa Melayu, bahasa Sia saja dah. Bahasa Arab, bahasa orang putih lah ni mesti boleh katakan wajib dah. Siapa tahap wajib bukan arti dosa tak tahu dah. Tapi kalau kadang-kadang dia tak ada orang masuk dalam fardu kifayah, kena tahu benar-benar tu.
ilmu cebok ilmu banyak. Oleh hal yang demikian beliau digelar sebagai faqih. Faqih siapa? Faqih Al-Ghazali. Kita pergi sikit lagi dah, masa lebih kurang 10 minit. Pendidik ke pula. Cuba kita tengok pengaji dia ngaji gapo. Pada peringkat awalnya Imam Ghazali ni, beliau mendapat pendidikan secara percuma daripada beberapa orang guru kerana kemiskinan keluarganya. Allah, tengok dah, keluarga miskin. Yang ngaji, orang ngajar dia free. Dia ngaji pun dia minta, saya tak ada duit ni nak bayar, tapi saya nak ngaji. Mari ngaji, mari mengajar. Gitulah. Nah, pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai bahasa Arab dan Farsi. Dia orang Iran, tapi dia boleh boleh bahasa Arab dan bahasa Farsi. Bahasa ni kita kena mengaji. Supaya bahasa Melayu ke, kita duk guna lah ni dak, duk kecek, duk royak ni bahasa kecek. Tapi bahasa persuratan ni setengah saya duk baca ni hak rumi. Yalah ni bahasa persuratan ni so duk baca. Nak boleh tulis jadi betul dengan tata bahasa, dengan kaedah bahasa. Hak ni perlu kepada mengaji. Kau mengaji, kau berasa payah weh bahasa Melayu. Kecek boleh, tak ada gapo. Kecek suku, tulis suku. Tu cara dia tak. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, beliau mula mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, ilmu usul fiqh dan falsafah, serta menyelidik segala pendapat 4 mazhab, hingga mahir dalam bidang yang dibincangkan oleh pendapat daripada mazhab-mazhab tersebut. Ngaji lebih, bukan mazhab Syafi'i dak yang ngaji. Ngaji belako siapa kau orang Sia panggil tek chan. Pecah sungguh ilmu yang dia kaji. Siapa kau tahu katanya umi dia, akal dia macam mana. Ni banyak ilmu-ilmu yang dia belajar. Selepas itu beliau menyambung pelajarannya dengan seorang guru yang bernama Ahmad Ar-Razgani. Nah, Ar-Razgani dalam bidang ilmu fiqh, dan beliau juga berguru dengan Abu Nas Al-Ismaili di Jarjan di Iran juga, dan Imam Al-Haramain di Naisaburi. Di Naisaburi ni iaitunya tempat lahirnya Imam Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Muslim tu An-Naisaburi, tempat dia lahir. Nah, Imam Ghazali ni banyak dia ngaji dengan tok guru hak geliga-geliga belaka. Oleh sebab Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, beliau telah dilantik menjadi guru di Madrasah An-Nizamiyah di Baghdad. Supaya saat ni lah. Nah, pada tahun 484 Hijrah, kemudian dilantik sebagai naib chancellor di sana. Seolah kata jadi mahawutiala besar di situ, dia dilantik sebagai naib dia. Beliau telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Mesir dan Jerusalem. Jerusalem ni duduk di Palestin lah. Nah, untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana bagi mendalami ilmu pengetahuan. Sewaktu dalam pengembaraan, masa duduk dalam perjalanan ni, beliau telah menulis kitab Ihya Ulumuddin. Hak ni lah kitab yang ada siapa ke tangi kita lah ni. Orang-orang ngaji luar negeri boleh kata ke ada lah, pakat belilah kitab Ihya Ulumuddin. Belah baca habis tak habis pun, tapi ada. Nah, kitab tasawuf boleh kata ke yang terkenal di dalam hidup Imam Al-Ghazali, yang memberi sumbangan besar kepada syarikat dan pemikiran umat Islam dalam semua masalah. Saya pergi cepat-cepat dah. Cuba kita tengok tulisan dia. Pergi cepat-cepat ni masa nak habis. Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat,
seorang itu hendaklah mempunyai ilmu dan diamalkan dengan baik dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak jelas-jelas tiap-tiap orang lagu tu lah dia kena amal dengan ilmu dia. Imam Al-Ghazali merupakan ahli fikih Islam yang telah meninggalkan jasa yang tidak ternilai melalui hasil-hasil tulisan dia. Banyak dia tulis, bukan sebuah kitab dak. Al-Ghazali juga pernah dilantik sebagai penasihat agung kepada Nizam Al-Muluk. Tu. Jadi seolah katanya supaya ngati periksa kepada Nayuk Rata Menteri ataupun kepada Khalifah. Perdana Menteri Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Beliau mendukung fahami ahli sunnah wal jamaah. Ni orang duduk dalam ahli sunnah belakang ni. Menjadi tenaga pelajar di Universiti Nizamiyah di Baghdad. Mula timbul Mahawidyalai pada waktu itu menolak fahami ahli falsafah. Dia ahli falsafah, tapi dia tolak falsafah hak tak kena. Di waktu itulah masuknya falsafah dalam akidah. Dia masuk sikit. Sebab tu kena duk tapih banyak akidah-akidah yang orang Islam duk pergi sampai kala ni alhamdulillah ada lagi orang duk pergi pasal salah. Sebab tu kita pun nak berhajat kepada orang-orang bijak tapi molek jadi akidah yang betul, yang molek. Segala hasil tulisan beliau telah mempengaruhi ahli fikih selepasnya seperti Jalaluddin Ar-Rumi, Syekh Ashraf dan Ibn Rushd. Kebanyakan hasil karya tulisan dia Imam Ghazali berbentuk falsafah kebanyakan dia. Oleh yang demikian, ahli-ahli falsafah barat menganggap Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah yang dan beliau digelar sebagai filsuf, dia panggil ahli falsafah, iaitunya yang terkena dengan ahli falsafah dan sufi, golongan sufi. Hasil karya Imam Al-Ghazali, karya-karya ni maknanya tulisan lah, pongan tu. Karya Imam Al-Ghazali juga merangkum pelbagai bidang ilmu termasuknya fizik. Wicca fizik hak budak-budak duk ngaji sains hiasak pada masa ni, dia biasa tulis dah. Bukan arti mari daripada orang putih tu dah. Wicca fizik, kemi, ciwak witia tu bukan bermula daripada orang putih, tapi bermula daripada orang Islam. Nulis. Orang putih hidup ngaji, kaji bro, buat tersedih dia, buat timur nama dia gotu gani. Tapi hak asal tunyanya iaitunya ulama Islam lah. Beliau adalah antara ulama yang berjuang untuk membina tamadun Islam yang dinamik. Dinamik ni seolah katanya ni musim. Ada kau senang minyak dinamik patah jalan dah tu musim cepat. Dia pun begitulah yang dinamik kerana hasil pemikirannya melalui penulis telah banyak mempengaruhi umat Islam hingga pada hari ini. Siapa yang kaji, siapa tunyai dia, alhamdulillah kenalah katanya Imam Ghazali yang sebenar tu siapa. Akhir sekali kitab-kitab hasil karya Imam Al-Ghazali banyak diterjemahkan ke bahasa-bahasa dalam bahasa asing oleh pengkaji-pengkaji barat. Di antara hasil tulisan dia iaitunya yang bermutu tinggi selain Ihya Ulumuddin, dia tulisnya apa? Mizanul Amal. Ni kitab dia. Al-Munkar min ad-Dalalah, Minhajul Abidin, Tuhfatul Falsafah, Hidayatus Salikin, Maqasidu Al-Falsafah, Al-Mustazhar, dan akhir sekali Al-Wajiz. Inilah yang kita belajar pada hari ini dah. Dua tokoh, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tergamalah katanya ni baru dua orang yang kita mengenali pada hari ini. Berasa hebat habis cakap dah. Apatah lagi tok guru ataupun imam-imam yang lain yang tak, maknanya tak kurang juga hebat daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Ghazali. Sekadar inilah untuk pengajian kita pada hari ini.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.